Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu sekali lagi untuk kita sama-sama mempelajari pendidikan Islam tahun 5 dalam bidang sirah. Hari ini kita akan belajar unit 3 Unit 3 dalam tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun turutlah berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin agung. Baik, di sini kita perhatikan ini merupakan akhlak ataupun peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu Nabi ini adalah Nabi maksum ataupun Nabi terpelihara daripada dosa-dosa, dan juga Nabi merupakan orang yang mempunyai banyak sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Mustahil Nabi itu ada sifat mazmumah, sifat yang tercela ataupun sifat-sifat yang tidak baik. Nabi ada sifat amanah, Nabi ada sifat menepati masa, kepribadian Nabi. Ni sifat-sifat Nabi lah. Penyayang, rendah diri, kuat beribadat, bertanggungjawab, menghormati orang lain, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memelihara hubungan dengan manusia, menjaga tutur kata dan adab sopan. Kemudian suka membantu, menghindari perkara-perkara yang sia-sia. Ini merupakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tahu Rasulullah adalah pemimpin masyarakat ketika itu. Kalau sekarang ni disebut sebagai Perdana Menteri, Menteri Besar. Begitulah peranan Nabi, bahkan lebih besar daripada itu, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam ataupun menyebarkan Islam di dunia. Seterusnya kita tengok apakah maksud pemimpin. Tadi kita sebut berkenaan dengan pemimpin, maka kita kena tahu apa maksud pemimpin. Pemimpin bermaksud individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Maknanya seseorang yang diberikan tanggungjawab ataupun amanah untuk mengetuai sesuatu organisasi ataupun kumpulan dan sebagainya, maka orang ini dinamakan sebagai seorang pemimpin. Kalau di sekolah, pemimpin kita adalah guru besar yang memimpin guru-guru lain. Kalau di kelas, pemimpin di dalam kelas kita ada siapa? Ada pengawas, ada ketua kelas, ada ketua darjah. Begitulah nama ataupun disebut sebagai pemimpin. Okey, seterusnya kita tengok apakah peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Peranan ni apa? Maksudnya tugaslah. Tugas peranan Nabi. Peranan Nabi ni ada banyaklah. Nabi juga sebagai seorang ahli keluarga dan sebagainya. Okay, kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin masyarakat. Masyarakat ni maksudnya orang-orang di sekeliling lah, orang-orang di sekeliling Nabi, yang mana Nabi ini merupakan ketua pada masyarakat masa tu. Yang pertama, menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Yang mana kita tahu masyarakat di Madinah ni banyak kabilah ataupun bangsa, suku-suku bangsa, kan? Jadi Rasulullah ni menyatukan masyarakat yang bergaduh sebelum itu. Sebelum Nabi datang ada masyarakat yang bergaduh. Contohnya Aus dan Khazraj. Mereka ni bergaduh. Bergaduh kerana apa? Kerana masing-masing klaim ataupun masing-masing mendakwa mereka ini lebih baik daripada kaum yang lain. Seterusnya Nabi menyampai sikap hormat menghormati dan
toleransi dalam masyarakat. Yang mana kita tahu dalam masyarakat Arab itu sendiri, mereka juga banyak ataupun berbilang bangsa dan juga agama. Jadi Rasulullah tidak menindas masyarakat ini. Sebaliknya bertoleransi, boleh bertolak ansur. Seterusnya berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat. Maknanya Rasulullah sendiri sebagai seorang pemimpin dipanggil pemimpin yang turun padang. Bukan pemimpin yang duduk dalam pejabat dan sebagainya. Yang macam sekarang ni, pemimpin yang tidak turun padang. Jadi Rasulullah tak. Rasulullah bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian tidak menggunakan kekerasan dan paksaan. Seperti mana yang kita tahu, yang tadi kita sebut Rasulullah ni orang yang lemah lembut. Maka Rasulullah menghindarkan diri baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kekerasan. Maka Rasulullah layan ataupun mendekati masyarakat dengan cara yang lemah lembut. Sebab itulah Rasulullah sendiri bila tengok pada peribadian Nabi, ramai yang terpesona dan meluk Islam. Seterusnya memupuk nilai murni dalam masyarakat. Kan, Rasulullah ini adalah uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Jadi masyarakat akan ikut pemimpin-pemimpin. Kemudian menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Masjid bukan sahaja tempat beribadat, malah tempat untuk berkumpul. Kalau kita tengok peranan masjidnya sangat besar. Kemudian menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Ini yang merupakan salah satu syarat ataupun kriteria bila mana Nabi masuk ke kota Madinah daripada kota Mekah ketika Nabi berhijrah. Inilah antara pesanan ataupun suruhan Nabi untuk sama-sama mempertahankan negara Madinah. Baik. Seterusnya, itu peranan Nabi sebagai pemimpin kepada masyarakat. Sekarang kita tengok dulu Nabi Muhammad SAW sebagai ketua tentera. Bila berperang, Nabi lah antara orang yang terkedepan. Nabi lah antara orang yang mengetuai peperangan-peperangan. Kita tengok yang pertama, menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar. Nabi ni ejen pendamaian. Ejen pendamaian. Sebab apa? Islam mengajar kita untuk tidak berperang. Seboleh-bolehnya jangan berperang. Sebab tu adab berperang sendiri, kena orang musuh dulu serang. Kita tak boleh serang musuh dulu. Mesti musuh serang kita dulu, barulah kita boleh berperang. Kita boleh tindak balas balik. Kemudian merancang strategi peperangan. Seperti mana yang kita tahu sifat Nabi juga adalah sifat dipanggil fatanah. Fatanah ni bijaksana. Nabi merancang strategi dengan betul. Nabi merancang sesuatu cara untuk macam mana nak memenangi peperangan. Contohnya dalam peperangan Khandaq, peperangan yang Nabi sendiri gali parit. Ni peperangan Khandaq. Ni strategi strategi untuk mengalahkan musuh. Kemudian yang seterusnya mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Itu sifat Nabi. Bagaimana Nabi peranannya dalam menjadi ketua tentera. Seterusnya menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuhan. Ini sampai berperang pun ada adab dia dalam kita berperang. Seterusnya itu peranan dalam sebagai ketua tentera. Seterusnya peranan Nabi Muhammad SAW sebagai ketua hakim. Ketua hakim maknanya orang yang memutuskan apakah tindakan ataupun
Apakah hukum-hukum? Yang pertama, Nabi menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai asas menjatuhkan hukuman. Nabi tidak sewenang-wenangnya jatuhkan hukuman ikut hawa nafsu sendiri. Oh, kalau macam ini, okey, ini hukuman dia. Tak. Nabi ikut apa yang Islam sarankan, apa yang Islam aturkan. Okey. Yang kedua, adil dan saksama serta berpendirian tegas. Tak kisahlah siapa sekalipun, hatta ahli keluarga Nabi sendiri, Nabi tetap dengan hukuman yang setimpal ataupun yang ditetapkan oleh Islam. Tak kisahlah ahli keluarga Nabi sendiri. Kan ada kisahnya. Baik, seterusnya menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Berdasarkan buktilah. Janganlah bukti ataupun saksi. Ada orang yang mengaku di hadapan Nabi dia berzina, tapi Nabi tak terus jatuhkan hukuman. Nabi suruh bawa saksi dan sebagainya. Seterusnya, peranan Nabi SAW sebagai perancang ekonomi negara. Perancang ekonomi. Yang pertama, menghapuskan dasar ekonomi jahiliah. Ekonomi jahiliah ni maknanya orang yang berniaga ni dia menindas orang yang membeli dengan harga yang melambung, dengan ribanya. Okey, seterusnya mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil. Dasar ekonomi Islam yang adil. Maknanya tidak ada golongan yang tertindas dengan sistem ekonomi. Maknanya Islam ni dia mengajar kita untuk berinteraksi ataupun menjalankan perniagaan dengan adil. Maknanya tidak ada golongan yang tertindas. Seterusnya, memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya. Nabi perangi golongan riddah. Golongan riddah ni golongan yang enggan bayar zakat. Duit banyak tapi tak nak keluarkan zakat. Seterusnya, mengagihkan zakat kepada mereka yang layak. Ini golongan asnaf. Nabi agihkan hasil kutipan zakat ini ataupun cukai kepada orang-orang yang layak menerima zakat dan sebagainya. Kemudian, membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Maka ini peranan Nabi. Yang pertama tadi sebagai ketua masyarakat, sebagai ahli keluarga ataupun ketua keluarga, sebagai ketua hakim dan juga sebagai ketua tentera. Setelahnya Nabi juga sebagai perancang ekonomi. Maka Rasulullah SAW ini merupakan pemimpin yang agung dari segi segala sudut. Dari segi segala sudut. Maka untuk setakat ini kita berhenti dulu dan kita akan ada sambungan pada perjumpaan yang berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.